الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam ketiga kelas usul fiqh, bacaan kitab Al-Waraqat yang ditulis dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita dan Allah beri kefahaman kepada kita. Kita berhubung dengan Imam Al-Haramain walaupun bukan berhubung dengan nasab kekeluargaan, tapi kita berhubung dalam hubungan keilmuan. Mana tahu nanti di akhirat kita boleh dapat syafaat. Mudah-mudahan dapat syafaat para ulama kerana kita membaca karangan mereka, menterjemah, memahami dan berkhidmat pusaka ilmu yang mereka tinggalkan. Tuan-tuan, kitab Al-Waraqat ini bukan kitab biasa-biasa. Satu dunia orang belajar. Jadi bertuahlah kita dapat sama muzakarah kitab yang hebat ini. Sebut nama Al-Waraqat kepada para ulama. Semua ulama mesti mengenali kitab ini. Semua mazhab kenal kitab ini. Seperti mana kalau Nahu itu yang popular Matan Jurumiyah. Kitab hadis Riyadhus Salihin. Kitab-kitab yang memang international, antara bangsa lah. Alhamdulillah kita dapat belajar malam ni, malam yang ketiga. Kali pertama kita berkenalan dengan pengarang kitab. Siapa itu Imam Haramain. Siapa pensyarah dia Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian kita menghuraikan basmalah, hamdalah, selawat salam kepada Rasulullah, kepada sahabat, siapa keluarga Nabi. Kemudian doa daripada pengarang. Semua kita belajar dah. Gabungan topik, maudhu', tajuk usul fiqh. Apa makna usul? Sesuatu yang ditumpang, yang dibina ke atasnya. Lawan dia fara'. Usul lawannya furu'. Furu' yang menumpang. Usul yang ditumpang. Kemudian kita juga belajar makna fiqh.
Fiqh itu faham. Dan fiqh itu juga ialah satu ilmu. Memahami hukum-hukum syariat. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu mengetahui hukum syariat. Nanti kita akan hurai apa itu hukum syariat. Ilmu mengetahui hukum syariat yang jalannya ijtihad. Kalau zina haram, yang tu bukan fiqh. Riba haram, yang tu bukan fiqh. Sebab dalil-dalil itu dalil qat'i. Dalil fiqh mesti dalil dia ijtihad. Ulama para otak keluar hukum. Dan dalil dia zanni, bukan dalil dia qat'i. Di mana ada peluang ulama berbeza pendapat. Itu fiqh. Kalau sesuatu yang tetap, yang tidak ada peluang ijtihad, seperti zina itu haram, arak itu haram, itu sebenarnya bukan fiqh. Fala yusamma fiqhan. Fiqh mesti ada peluang ijtihad. Dia punya sumber dia dalil-dalil yang zanni. Kita dah ambil dah ta'rif fiqh, al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Saya dah hurai dah. Ta'rif fiqh pada bahasa al-fahmu. Ta'rif fiqh pada istilah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dipetik. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum berbentuk amalan, bukan hukum akidah, bukan hukum i'tiqadiyah, yang mana dalil-dalilnya dipetik, diambil daripada dalil-dalil secara terperinci. Malam ni, setelah kita belajar apa itu usul, apa itu fiqh, usul, fiqh, sekarang ni kita nak cantum mata pelajaran usul fiqh ni apa definisi, apa takrif dia. Hari tu asing-asing, usul makna apa, fiqh makna apa. Malam ni kita nak gabung jalin usul fiqh itu apa takrif dia. Dalam kitab ni tak ada. Tuan-tuan buka di rajah belakang. Kita ada buat zawaid tambahan. Surat 123. 123 rajah-rajah. Di situ kita gabung jalinkan usul dan fiqh. Mata pelajaran usul fiqh ni apa dia? Tengok al-had. Al-had makna at-ta'rif. Ni muka surat 123 ni. 123. Mabadi, asas-asas penting ataupun prinsip ilmi usulil fiqh. Prinsip-prinsip asas ilmu usul fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. 123. Tolong share lah video kita ni kepada kawan-kawan. Tolong share. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang lain dapat tumpang belajar sama-sama kita. Tengok al-haddu tu mana at-ta'rif. Ta'rif usul fiqh. Ni ulama buat ni ta'rif ni. Apa ta'rif dia? Tak ada baris kan? Nak mengaji baca cara ada baris ni, kena mengaji nahu, mengaji i'rab lah. Okey, kita baca. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatu al-istifadati minha wa halil mustafid. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa hali al-mustafidi. Apa makna dia? Mengetahui dalil-dalil fiqh secara kasar. Kalau fiqh tu dalil secara detail, tafsil. Kalau usul fiqh, dalil kita kena kuasai dalil. Ayatul ahkam, ahadithul ahkam. Ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, kita kena kuasai. Mengetahui itu makna menguasai. Dalail sama dengan adillah. Dalil-dalil. Dalil-dalil hukum, ijmalan secara kasar.
Maknanya kita tahu macam ayat solat apa? Aqimus solat. Kita bukan terjemah saja, kita ambil daripada aqimu fi'il amar. Amar makna arahan, arahan makna wajib. Aqimus solat terjemahannya dirikan solat. Di sudut hukum wajib solat, pasal ini amar wal amru lil wujub. Begitu cara usul fiqh. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. La ni nahi. Nahi membawa makna tahrim. An-nahyu lit tahrim. La taqrabuz zina maksudnya az-zina muharramun alaina. Zina diharamkan ke atas kita. Az-zina, hukmu zina at-tahrim. Hukum zina haram. Begitulah. Mengetahui dalil-dalil fiqh secara kasar. Wa kaifiyatil istifadah, dan cara kita nak mengambil faedah daripada dalil. Orang panggil istinbat. Kaifiyatul istifadah ni mana? Cara istinbat daripada dalil. Kuasai dalil, faham dalil, tahu cara nak istidlal, cara nak istinbat. Tariqatul istinbat orang panggil juga. Kaifiyatul istifadah orang panggil juga. Satu lagi orang panggil apa? Istidlal. Kaifiyati al-istidlal, cara nak petik dalil. Takut kita menggunakan dalil tak kena cara. Ada cara-cara dia. Macam gaji ada kegunaan dia. Hammer ada kegunaan dia. Ada cara-cara guna dia tu pun kena tahu juga. Yang ketiga, wahalil mustafid, keadaan ataupun sifat-sifat orang yang menggunakan dalil, iaitu sifat mufti. Halul mustafid ni apa dia tajuk dia? Sifatul mufti, sifat seorang mufti. Mufti pun dia kira duk main dalil je lah. Dan juga orang yang minta fatwa nama mustafti. Dia ni layak jadi mufti ke jadi mustafti? Memberi fatwa atau menerima fatwa? Itu pun dibincang. Dia ni mujtahid. Dia ni muqallid, taklid saja. Ini ta'rif jami' keseluruhan usul fiqh. Ta'rif dia ialah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha. Lagi satu apa? Wahalil mustafid. Dan itulah tajuk usul fiqh. Tajuk dalil, apa petunjuk dalil, siapa yang boleh berdalil, sifat-sifat mufti, sifat-sifat mujtahid. Ada 3 poin penting dalam ta'rif usul fiqh ini. Okey. Ta'rif usul kita belajar dah, ta'rif fiqh kita belajar dah, al-fahmu, dan di sudut syarak ma'rifatu ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, ataupun ta'rif yang lebih lengkap al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Usul belajar dah, fiqh belajar dah, gabungan usul fiqh yang membentuk satu maddah, satu subjek baru ni yang mula disusun oleh Imam Syafi'i. Walaupun sebelum tu pun orang reti usul fiqh, cuma tak dibukukan. Ta'rif usul fiqh pun kita dah baca tadi. Eloknya kena hafal no? Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Itu ta'rif usul fiqh. Ulama fiqh mengambil hukum dari dalil. Ulama usul fiqh mengambil hukum selepas istinbat dalil tu. Dia faham yang tersurat, yang tersirat, dia perah dalil tu, ada petunjuk-petunjuk di sebalik dalil tu. Maka al-faqih ya'khudul ahkam minal adillah. Orang yang reti fiqh ni dia ambil hukum dari dalil terus. Tapi orang yang reti usul fiqh, al-usuli, orang usul fiqh ya'khudul ahkam, dia akan ambil hukum min istinbatil adillah, daripada istinbat dalil. Lain tu no? Lain. Baik, sekarang kita berpindah kepada tajuk Anwa'ul Ahkam, muka surat 5. Pengarang kita kenal dah. Usul fiqh, semua kita tahu dah.
Malam ni kita berpindah kepada muka surat 5. Imamul Haramain letak tajuk Anwa'ul Ahkam, jenis-jenis hukum. Ulama-ulama usul fiqh yang lain mereka letak tajuk Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyatu, hukum-hukum syarak. Itulah lah. Untuk lebih khusus, hukum ni bukan hukum sivil lah, hukum syarak yang kita nak bincang. Pengarang-pengarang kitab lain mereka guna istilah tajuk apa? Tajuk malam ni muka surat 5 ni Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyatu, hukum-hukum syariat. Itu kalau kita guna lafaz jamak lah, Al-Ahkamu Asy-Syar'iyyatu. Kullu jam'in muannathun, bila jamak kita kena takniskan asy-syar'iyyah, ada ta marbutah. Ataupun kalau kita nak buat mufrad kita kata Al-Hukmu Asy-Syar'iyyu, itu tajuk malam ni. Al-Hukmu Asy-Syar'i ataupun Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, hukum-hukum syariat ataupun hukum syar'i. Hukum syar'i boleh, hukum-hukum syariat pun boleh. Syar'iyyah. Hukum syariat dia berkait dengan orang mukallaf. Mukallaf ni apa? Baligh, berakal, sampai dakwah. 3 syarat mukallaf. Aqil, baligh, balaghathu dakwah. Siapa dia orang mukallaf? Orang yang berakal waras. Kita lah malam ni semua waras. Baligh. Dah baligh dah. Aqil, berakal waras, baligh. Semua baligh dah no. Tak ada kanak-kanak. Jadi kita mukallaf. Balaghathu dakwah, sampai dakwah dekat kita. Kita bukan duduk lautan. Dakwah ilmu ni sampai. Maka kita mukallaf. Orang mukallaf sahaja yang dibincangkan dalam tajuk hukum syarak ataupun hukum syariat. Syarak syariat subhanallah. Beza tulisan ya. Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, Al-Hukmu Asy-Syar'i. Beza mufrad, jamak, plural dengan single je. Hukum syarak, ahkam syar'iyyah, syariat. Dia bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Bila kita buat, kita ni baligh, kita ni berakal. Kita sampai dakwah dekat kita. Bila kita gerak-geri kita tak lari daripada 5 hukum syariat. Apa 5 hukum ni? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Saya mengajak malam ni. Haram ke makruh? Ke harus? Nak kata harus boleh, nak mengajak tak apa, tak mengajak pun tak apa. Tapi nak kata wajib, boleh jadi wajib juga sebab dia menjadi tuntutan fardu kifayah. Bila orang tak mengajak kitab ni, nak kata wajib boleh juga, wajib fardu kifayah lah, bukan fardu ain. Bila orang tak mengajak, kita kena angkat karya ulama hebat ini di negara kita Malaysia. Orang mengaji lah, mengaji di universiti, mengaji di luar negara pun mengaji. Di Malaysia ni orang tak apa kenal warakat. Yang ni pun tahu warakah cinta, warakat tak tahu. Jadi saya mengajak ni wajib kifai atau fardu kifayah. Wajib fardu subhanallah. Ataupun boleh kata sunat. Mengajak dapat pahala, tak mengajak tak dapat apa. Mudah-mudahan terhasil pahala lah. Pahala tu hak Allah. Kalau kita kata sunat, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ada ulama masih petikai soal pahala sebab itu hak Allah. Belum tentu kita buat dapat pahala. Boleh jadi buat tak dapat pahala, boleh jadi kalau tak ikhlas. Kan? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tak buat memang tak dapat apa, rugi saja. Tengok handset. Mengaji, tuan-tuan mengaji. Kalau nak jadi orang yang mujtahid, nak jadi orang alim, wajib mengaji. Fardu kifayah. Orang lain tak mengaji tak apa. Kita kena mengaji wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita hak student ni, terutamanya student yang ada potensi nak jadi orang alim, nak jadi penulis kitab, nak jadi, wajib belajar. Anak-anak tuan-tuan yang ada potensi suruh mengaji malam ni. Wajib. Dan ada orang tak wajib, jadi fardu kifayah. Kita bila dah baligh, berakal, sampai dakwah, kita tak lari daripada 5 hukum. Hukum apa? Hukum syariat ni lah. Dan dinamakan hukum tu taklifi, pasal kita mukallaf. Dinamakan ahkam asy-syar'iyyah
at-taklifiyah. Tambah perkataan satu lagi. Hukum-hukum syariat yang terbeban atas orang mukallaf. Dinamakan al-ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Atau diringkaskan ahkam at-taklifiyah. Hukum-hukum orang mukallaf. Berapa? Kam? Khamsatun, ada 5. 5 ni ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu. Dan ada satu lagi hukum, nama hukum wad'i. Al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-syar'iyyah al-wad'iyah. Hukum syariat yang berbentuk wad'i. Wad'i ni Allah bagi alamat. Allah bagi markah. Contoh kita semayang. Kita buat semayang tu wajib semayang isyak. Allah bagi markah. Sah ke tak sah? Sah tak sah tu Allah yang bagi, bukan perbuatan kita. Yang tu dimasuk hukum wad'i. Hukum wad'i pun ada 5. Ada sebab. Nanti kita akan bincang apa itu sebab, apa itu syarat, apa itu mani', penghalang sahnya sesuatu ibadat. Mani', sebab, syarat, mani'. Kemudian ada as-sihhah, sah. Ada satu lagi al-fasad ataupun al-butlan, batal, sah, batal. Syarat, sebab, syarat, penghalang, mani', sah, batal. 5 hukum taklifiyah, hukum perbuatan orang mukallaf. 5 hukum Allah bagi alamat. Alamat dia ni semayang sah, dia ni cukup syarat, dia ni tak cukup syarat. Tu dia ada perbincangan sebab, syarat, mani', sah, batal. 5 ni dipanggil hukum wad'i. Ini kita kena tahu lah, tak mengaji mana tahu pecahan hukum. Hukum syariat pecah kepada 2. Satu nama taklifiyah, satu nama wad'iyah. Al-hukmu syar'i al-taklifi, satu lagi al-hukmu syar'i al-wad'i. Hukum syarak taklifi ni wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum syarak wad'i ni sebab, syarat, mani', penghalang, macam haid menghalang sahnya solat. Haid, al-haidu yamna'u sihhatus shaum. Haid mani', dia menghalang sahnya puasa, sahnya. Bila ada haid, terhalanglah dia daripada melakukan ibadat. Kalau dia buat pun tak sah. Kemudian ada cerita sah, ada cerita batal. Begitu. Jadi, apa takrif hukum syarak? Main takrif je. Usul fiqh ni macam tu lah. Takrif hukum syarak apa dah? Kitab ni tak ada. Jadi kena tulis lah. Siapa tahu dah tak payah tulis. Hak tak tahu lagi kena tulis lah. Al-hukmu syar'i (2). Takrif dia ialah khitabullahi. Khitabullahi. Bicara Allah. Khitabullahi. Ada orang tulis tak? Jangan tengok saja, kena tulis. Apa yang tak ada dalam kitab kena tulis. Tak tulis, baca sendiri. Kitab segala-galanya ada dalam kitab. Tak ada tu tulislah. Al-hukmu syar'i ataupun al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Kalau kita guna dalam bentuk jamak, kalau kita guna dalam bentuk mufrad, al-hukmu syar'i, hukum syarak tu benda apa? Khitabullah, bicara Allah, perintah Allah. Al-muta'alliqu yang berkaitan. Perintah Allah al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan orang mukallaf. Bila orang mukallaf buat macam ni, seolah-olah Allah berbicara dengan dia, hang buat benda ni wajib ni. Bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf buat satu benda, Allah berbicara, hadha wajib, hadha sunnah, hadha haram, hadha makruh, hadha mubah. Bicara Allah, perintah Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Mukallaf tahu kan, baligh, berakal tu mukallaf. Ala jihati al-iqtida, atas jalan, atas cara tuntutan. Perintah Allah ni ada berbentuk tuntutan. Ala jihati iqtida. Ala jihati al-iqtida, atas bentuk tuntutan. Awit takhyir, atau pilihan.
awil wad'i, atau satu alamat. Habis, takrif dia dekat tu. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ala jihati al-iqtida' awil takhir awil wad'i. Itu takrif hukum syar'i. Perintah Allah bersangkutan dengan perbuatan, walaupun disebut bi af'al perbuatan, tapi termasuk juga percakapan. Kita cakap mengumpat orang haram. Kita subhanallah, bi af'al situ masuk juga aqwal, bicara mulut. Kita orang mukallaf, bukan kita aja. Mukallaf ini jin, manusia yang baligh, yang berakal di kalangan jin manusia dipanggil mukallaf. Bicara, Allah sedang berbicara dengan kita. Allah kan ada kalam. Kalam Allah hak nafsi yang ada di Allah tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi dia keluar daripada tu makna tuntutan. Ada perintah Allah berbentuk iqtida', tuntutan. Tuntut ni Allah menuntut apa? Allah tuntut kita buat dan Allah tuntut kita jangan buat. Iqtida' ni makna talab. Ala jihatil iqtida', atas bentuk tuntutan. Bicara perintah Allah yang berkaitan perbuatan orang mukallaf ala jihatil al-iqtida', atas bentuk tuntutan atau atas bentuk suruhan. Suruh apa? Suruh buat dengan suruh jangan buat. Iqtida' mana talab. Talab apa? Talabul fi'li wa talabut tarki. Itu mana iqtida'. Talabul fi'li wa talabut tarki. Tuntut buat dan tuntut tinggalkan, jangan buat. Daripada iqtida' itu terbitnya wajib. Seperti Allah tuntut, Allah arahkan kita salat. Salat 5 waktu jadi wajib. Allah arahkan kita qumil lail, qiyamul lail. Tuntutan ini tuntutan sunat. Iqtida' tapi makna dia sunat. Ada iqtida' wajib, ada iqtida' sunat. Dan ada iqtida' haram. Iqtida' haram ni talabut tarki. Allah menuntut kita tinggalkan, jangan berzina, jangan minum arak. La tu talabut tarki. Nahi lah, larangan. Larangan tu maksudnya talabut tarki. Talabut tarki itu sebahagian daripada iqtida'. Bicara Allah terhadap perbuatan orang mukallaf ala jihatil iqtida'. Tang iqtida' tu ada 4 hukum. Suruh buat hak wajib, talabul fi'li suruh buat hak sunat, talabut tarki suruh tinggal hak haram, talabut tarki suruh tinggal hak makruh. Iqtida' makna tuntutan atau suruhan. Suruh buat, ada suruh buat wajib, ada suruh buat sunat. Suruh tinggal, ada tinggal haram, ada tinggal makruh. Jangan minum arak, itu haram. Jangan minum berdiri, itu makruh. Itu makna iqtida'. Ala jihati iqtida' mana ala jihati talab. Talabu madha? Talabul fi'li wa talabut tarki. Talabul fi'li pecah 2, wajib, sunat. Talabut tarki pecah 2. Rajin-rajin buat raja lah. Rajin-rajin buat raja. Talabut tarki haram dan makruh. Boleh dapat? Sambung takrif dia. Takrif dia macam mana tadi? Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ala jihatil iqtida'. Ada setengah kitab khitabullah al-muta'alliqatu bi af'alil mukallafin iqtida'an. Ada yang guna macam tu. Dibuang ala jihati tu, buang iqtida'an atau takhiran. Takhir makna apa? Takhir pilihan. Ada benda Allah tak suruh kita buat, Allah tak suruh kita tinggal, itu dinamakan takhir. Khuyira 'alal mukallaf fi'luhu aw tarkuhu. Terpulang kepada orang mukallaf tu khuyira, takhir. Terpulang kepada dia, dia boleh pilih nak buat apa, tak buat pun tak apa. Yang tu hukum apa? Itu harus. Itu hukum harus. Nama hukum al-ibahah, nama perbuatan itu mubah. Ibahah hukum, mubah ni macam kita makan pisang. Apa hukum makan pisang? Tidak ada suruhan, tidak ada larangan, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh. Makan pisang itu, perbuatan memakan, menggigit pisang itu mubah.
Hukumnya ibah. Itu bahasa Arab. Dia ada beza antara hukum dengan hukum ni dia macam taklimat. Makan pisang, hukumnya ibahah. Tak makan lagi. Adik kita duk ngak pisang. Perbuatan mukallaf memakan pisang itu namanya mubah. Allah menjelaskan dalam Quran dan dalam hadis taklimat, dalam bentuk taklimat sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ni Allah tuntut kita buat talaban jaziman, perintah yang tegas. Kalau talaban ghairu jazimin, kalau tuntutan tu tak tegas, dia turun level dia sunat. Kalau perintah tu tegas, wajib. Kalau perintah tu kurang tegas, sunat. Adalah dia punya level dia tu. Allah bagi taklimat sembahyang 5 waktu ni kena buat. Nabi pun kata kena buat, tak buat berdosa apa semua. Hukum itu namanya apa? Ijab. Hukum namanya ijab. Kita pun sembahyang lah isya tadi. Kita sembahyang, perbuatan kita sembahyang tu wajib. Ada beza ijab dengan wajib. Ijab hukum, wajib kita mengamalkan hukum. Dalam kitab usul fiqh dia ada beza. Ijab dia lebih kurang je bahasa je. Ijab hukum dia. Melaksanakan hukum yang ijab itu dipanggil wajib. As-salatu wajibatun, kan? Wajibatun. Hukum salah ijab. Salat tu bila kita buat solat isya, buat solat subuh tu as-salawatul wajibah, wajib. Ijab wajib. Sebab tu orang keliru kalau mengaji kitab tauhid kan. Kitab tauhid dia ada hukum akal. Hukum akal wujub. Mesti Allah ada kudrah. Allah ada kuasa. Allah yang berkuasa tu apa dia? Yang tu wajib. Wajibul qudrah. Wujub tu hukum, wajib tu diri hukum. Saya tak mau ulas panjang-panjang lah. Tapi hukum taklif ni dia ada 5. Ada ijab, ada tahrim, ada apa ni? Istihbab, sunat. Ada ijab, ada istihbab, ada tahrim, ada al-karahah, dan ada al-ibahah. Kesan daripada hukum ini, maka orang mukallaf dia buat yang harus dipanggil mubah, dia buat hak wajib dipanggil wajib, dia buat hak tahrim, nama macam dia berzina, seseorang tu berzina tu jadi apa? Jadi haram. Haram berzina, perbuatan tu haram, nama hukum dia tahrim. Gitu. Apalah ni untuk bahasa Arab lah. Beza antara hukum dengan mentatbikkan hukum dalam bentuk perbuatan mukallaf. Boleh dapat no? Allahu Akbar. Jadi hukum kita ni ada 5 hukum taklifiyah, ijab, istihbab, wajib sunat lah, terjemah mudah dia. Kemudian at-tahrim, hukum pengharaman, kalau buat dia jadi haram. Tahrim haram. Kemudian ada lagi al-karahah, hukumnya makruh, kalau buat dia jadi syai' makruh, sesuatu yang makruh. Contoh makan benda busuk. Makan petai ke apa, mulut busuk ni, kita memakan tu jadi makruh. Taklimat tak makan lagi, duk habang makan petai ni, yang tu panggil karah. Hukumnya karah. Aklu dhi raihatin karihatin karah. Makan benda-benda tu karah. Bila si Zaid ni ambil makan, yang tu dia panggil makruh. Itu nama istilah. Istilah beza antara hukum dan perbuatan. Karah terbit mai makruh. Satu lagi ibahah. Ibahah terbit mai mubah. Jadi khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ala jihati al-iqtida' aw at-takhyir. Habis takat tu itu hukum taklifi. Ahkam taklifiyah. Hak satu lagi ahkam wad'iyah, hak ujung. Awit takhir ada sikit lagi awil wad'i. Wad'i tu Allah menjadikan sesuatu tu sebagai alamat. Dibahas pula hukum wad'i ini ada 5 juga, iaitu sebab, perbincangan tentang sebab, syarat, mani', penghalang sahnya ibadat, kemudian as-sihah, sah ataupun as-sahih. Perbuatan yang kita buat tu dinamakan sahih.
hukum dia sihah, satu lagi butlan, batal. Baik, dapat no? Baru kita baca kitab insya-Allah. Kitab ni nak urai yang tu juga. Jenis-jenis hukum wal ahkam. Qala al-musannif rahimahullah wal ahkam al-muradatu fi ma dzukira sab'atun. Imam Al-Haramain dia kata ada 7. Tapi ulama ini kitab asas lah, kitab parti. Bila ulama kembang-kembang lagi, hukum syariat ni ada 10. 5 hukum mukallaf, 5 hukum wad'i. Dia bukan 7, 10. 5. Al-taklifiyah 5, al-wad'iyah 5. 10 lah semua. Dia sebut 7 ni tak apalah, dia minal mutaqaddimin, dia buat dulu, kemudian ulama-ulama usul hak belakang ni kembang-kembangkan lagi. Hukum syarak ada taklifi dengan wad'i, taklifi 5, wad'iyah pun 5. Itu 10 lah. Dia kata sab'atun 7. Al-wajib. Wajib ni dia bukan hukum, dia perbuatan lah. Hukum solat 5 waktu ijab. Kita pun patuh imtithal, kita patuh, kita sembahyang 5 waktu. Kita sembahyang 5 waktu ni kita mengamalkan sesuatu yang ijab, maka dia jadi wajib. Nama istilah dia betul lah. Baik. Wal mandub wal mubah wal mahdhur. Dia tak guna haram, dia guna mahdhur. Wal makruh was sahih wal batil. Al-ahkam, hukum hakam, ini hukum hakam syariat yang disebut sebelum ini dalam ta'rif fiqh. Fiqh kan kita jumpa ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Sekarang dia nak hurai al-ahkam syar'iyyah tu apa? Inilah 10 benda ni, ataupun dalam kitab ni kata 7 saja. Dia kata al-ahkam syar'iyyah yang disebutkan sebelum ini dalam ta'rif al-fiqh, dimaksudkan dengannya 7 jenis hukum. Dhabit di situ bahkan 10, bukan 7. Dhabit. Bukan 7, sebenarnya 10. Iaitu wajib, sunat, harus, haram, makruh. Titik tu 5 tu. Wajib, sunat, harus, haram, makruh, harus. Hak 5 ni nama hukum taklifiyah. Hukum orang mukallaf. Perbuatan orang mukallaf. Kemudian sah batal ni ada lagi. Dia sebut sah batal ada lagi 3. Iaitu syarat, sebab, mani' min alif nun ain. Mani'. 5 semua. Sebab, syarat, mani', as-sihah wal butlan ataupun wal fasad. Dia sebut 2 aja untuk mubtadi'in, untuk orang yang mula belajar kitab ni pun kitab asas usul fiqh. Setelah dikembang-kembangkan, ulama jumpa ada 5 hukum wad'i. Wad'iyah tu apa? Allah menjadikan sesuatu alamat. Seorang perempuan semayang dalam keadaan darah haid dia keluar. Kita boleh, kalau orang tanya kita kata tak sah. Pasal apa tak sah? Ada mani', ada penghalang, iaitu damul haid yamna'u min sihhatis salah. Yamna'u tu lah mani'. Orang curi, pasal apa kena kerat tangan? Kita kata as-sariqah, dia curi, kes kecurian itu, kecurian itu sababul liqat'il yad. Curi itu satu sebab dipotong tangan. Sebab tu dia curi. Pasal lah kalau orang Kedah kata curi itu, dia kena potong tangan pasal mencuri. Pasal itu sebab lah. Boleh faham tak? Allah Ta'ala sebut aqimis salah liduluki syams, dirikan solat. Solat ni solat zuhur lah. Aqimis salata, dirikan oleh kamu akan solat. Di situ fi'il amar, al-amru lil wujub, wujubu salatul zuhur. Bila? Liduluki syams, gelincir matahari. Gelincir matahari itu sebab wajibnya zuhur. Kalau tak gelincir, tak boleh sembahyang zuhur lagi. Gelincir baru boleh sembahyang zuhur. Maka ulama lain kembang lagi apa makna sebab. Sebab tu ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Panjang nak cerita lah. Kena tengok kita usul fiqh lah. Sebab syarat tu macam mana pula? Syarat tu kita kena buat sebelum. Syarat ma yulzam min adamihil adam. Yang kata syarat ni kalau kita tak buat, tak sah ibadat kita. Contoh wuduk sebelum solat. Idza qumtum ila salah, bila kamu nak solat, buat ni dulu. Faghsilu wujuhakum, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Itu punya syarat.
Tak buat dia, tak sah solat. Ma yulzam min adamihil adam. Tiada syarat, tiada. Dan syarat ni dia ada kaedah dia ulama buat. Yang kata syarat ni wujubu taqdimi syarti alal masyru'. Wajib dahulukan syarat atas masyru'. Macam kita solat. Solat tu masyru'. Wajib dahulukan syarat. Wuduk dulu, tutup aurat dulu, kena ni dulu. Wujubu taqdimi syart. Wajib buat syarat dulu sebelum nak buat ibadat. Maka begitulah bila orang faham usul fiqh, dia menulis kitab fiqh, hari Jumaat wajib khutbah dulu. Lepas khutbah baru boleh sembahyang Jumaat. Tak bolehkah sembahyang Jumaat dulu baru khutbah? Macam kita dah buat sembahyang raya kan? Sembahyang dulu, lepas tu khutbah lah. Takkan tak boleh ke? Tak boleh. Pasal dua khutbah Jumaat itu syarat. Syarat ni alamat. Allah letakkan satu alamat. Nak sah tak sah solat, buat syarat ni dulu. Syarat mesti didahulukan. Sebab tu hari Jumaat kena wajib khutbah dulu. Kalau semayang dulu, semayang tak sah. Sebab taqdimus syart alal masyrut, mendahulukan syarat atas masyrut itu wajib. Begitu. Jadi ilmu usul fiqh inilah yang membentuk fiqh. Berapa banyak kitab fiqh, kitab Tanwir Masalik, kitab Umdatus Salik, kitab Majmu', kitab semua kitab-kitab fiqh ni terbentuk setelah penulis itu kuasai ilmu fiqh. Kita terjemah kitab orang je. Faham tak? Itu ada yang syarat, sebab itu, yang tu hukum apa? Orang panggil hukum wad'i, hukum alamat. Allah ja'alahu alamatan. Allah jadikan ini cukup syarat, cukup rukun, cukup tu, cukup ni, Allah jadikan alamat sah tak sah. Kalau tak cukup ni, nak kena semayang lain, nak kena ulang lain. Ni tak sah, yang ni batal, yang ni. Itu. Baik. Hukum syarak ada 10. Terbahagi kepada wad'i dan taklifi. Penghalang tak sama ke dengan sebab? Tak sama, sebab macam ni. Sebab saya buat contoh faraid, kita baru mengaji faraid je kan. Dia ada asbabul irsi, sebab-sebab layak menerima pusaka. Dipanggil sebab-sebab. Sebab apa? Sebab nikah, hak mati itu isteri, kita suami. Hubungan pernikahan. Itu dipanggil sebab. Sebab boleh proses pusaka kerana kita suami dia. Walaupun baru angkat nikah. Orang panggil sababul an-nikah, sebab pernikahan. Apa lagi sebab? Sebab kekeluargaan, qarabah. An-nikah al-qarabah. Dia adik-beradik kita, dia ayah kita, dia tok wan kita ke apakah. Kerana kita family tu, kita mendapat harta pusaka bersebabkan qarabah, kekerabatan. Keluarga lah. Harta mak turun ke anak, harta anak pergi kat mak, hanya tu. Dia tawaraf, saling waris mewarisi. Satu lagi al-wala, wala tak ada dah. Sebab dia yang merdeka hamba tu. Sayyidatina Aisyah yang memerdekakan Sayyidatuna Barirah. Sebab dia memerdekakan, dia dapat seluruh harta Barirah. Dipanggil al-wala. Innamal wala liman a'taqa, Nabi kata. Itu masuk dalam tajuk asbabul irth. Sebab-sebab mewarisi harta kerana perkahwinan atau kerana nasab keturunan ataupun kerana kita berjasa memerdekakan seseorang. Kalau dia tak ada hubungan pernikahan, dia tidak ada keluarga, dia sebatang kara, seluruh hartanya diberi kepada siapa yang merdekakan dia. Al-wala. Innamal wala, hanya sahaja hak mewarisi bekas hamba, liman a'taqa, bagi siapa yang merdekakan. Itu hadisnya. Yang kata manik ni penghalang. Sebab dah cukup dah, kadang-kadang sebab tu cukup dah. Ada pula penghalang. Penghalang apa? Dia murtad. Dia dengan si mati berbeza agama. Ikhtilafuddin, berbeza agama tu dia duduk dalam tajuk apa? Tajuk mawani'il irs, penghalang proses pusaka. Manik tu penghalang. Dia adik, yang mati abang, memang dia adik. Hubungan sedarah sedaging, seibu sebapa, ada sebab musabab tu ada. Tapi dia terhalang pasal dia agama lain, si mati agama lain. Hak tu masuk bab tu mani'.
Kitab kita ni tak ada lah. Kitab kita ni dia tak cerita pun manik tak manik. Saya sebutkan nak bagi nampak kita mengaji kitab faraid ke, kitab bab semayang ke apa ke. Timbul ni mai kok mana ni? Mai kok usul fiqh. Seorang semayang, tengah-tengah semayang, dia terkentut, dia teruskan solat. Sah tak sah? Dia semayang kentut yakin bunyi derah, bunyi kuat. Memang dia kentut, dia tak heran dia terus semayang. Soalannya sah tak sah solat dia? Sah? Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal keluar angin itu menghalang dari sah ibadat. Batal wudu. Dia ada tajuk batal, ada tajuk banyak. Lebih kurang lah. Ada yang nak sama. Batal solat, menghalang. Bila terbatal wudu, terhalang daripada sah. Bila tak sah, dia belum menunaikan aqimus solat. Allah suruh dia tunaikan solat, dia tak tunai lagi pun. Dia kena semayang sekali lagi. Kerana dia belum menjunjung perintah dirikan solat. Dia tak dirikan solat, dia kena semayang. Okey, baik. Kita baca kitab ni, kita tak ada nak baca. Fal fiqhu al-ilmu, yang kata maka fiqh itu ialah al-ilmu, mengetahui. Mengetahui ni kena belajar. Belajar baru tahu. Belajar sehingga kita tahu. Tahu tak tahu ni pemberian Allah. Faham tak faham ni pemberian Allah. Kerja kita belajar. Bila kita belajar, insya-Allah Allah bagi kita faham, Allah bagi kita ilmu. Ilmu dan kefahaman kurniaan Allah. Af'al mukallafin ni apa dia? Belajar. Yang kata fiqh tu belajar bersungguh-sungguh sehingga kita al-ilmu, dapat mengetahui. Kerja kita bukan tahu, kerja kita belajar. Macam tu. Hukum belajar wajib atau sunat. Bagi orang awam sunat. Bagi penuntut-penuntut, student-student ni hak muda-muda lagi ni wajib, fardu kifayah belajar usul fiqh. Fiqh hak dah siap dah. Kita baca kitab bab semayang, dia ada bagi tahu syarat sah semayang. Dia buh siap dah. Syarat sah semayang, rukun semayang, perkara yang membatal mubtilatus solat, perkara-perkara yang boleh batal. Dia buh siap dah, makan aja. Macam tanwir masalik tu telan je. Hak kita nak mengaji ni, kita nak tahu hak dia pergi bubuh syurutu sihhatis solat, syarat sah semayang, syarat wajib, perkara-perkara yang membatalkan semayang, rukun lah, apa ke benda lah dia duk bubuh tu. Bila kita baca fiqh, kita kait dengan usul fiqh, baru kita tahu ni. Faham tak? Macam nasi siap dah, nasi Arab siap dah. Kita makan tu, kita boleh tahu ni dia bubuh rempah apa ni. Kita makan hak siap lah, tapi kita boleh tahu nasi ni dia bubuh apa, dia rempah apa. Ada bahan cukup tak cukup, sampai ke tahap tu lah. Fiqh ni yang dah siap dah. Tapi ada juga fiqh hak tak siap lagi. Masalah-masalah baru, masalah-masalah tahun 2030, 2040 nanti dia ada masalah pelik-pelik ke. Nak buka kitab fiqh hak turas, hak lama-lama, mana nak jumpa. Buka kitab kuning tak jumpa, masalah makin baru. Maka perlu tak kita mengaji usul fiqh ni? Mengaji usul fiqh untuk menulis kitab fiqh hak baru. Dan mengaji usul fiqh ni, kalau kita baca kitab fiqh hak lama pun, sekurang-kurangnya kita boleh rasa penulis ni, dia tulis ni pasal apa. Apa usul dia tulis macam ni. Apa hujah dia. Gitulah maksud dia. Kena mengaji usul fiqh untuk fiqh. Kerana masail mutajaddidah, masalah-masalah baru ni kuih banyak, kuih tambah. No? Jangan pula orang yang jumud dia kata mengaji apa lagi kitab fiqh dah. Buat apa lagi kitab fiqh, tulis apa lagi, syarah apa lagi, hurai apa lagi kitab fiqh. Cukuplah ulama-ulama tulis, baca hak ni tulis sudah. Hak ni orang panggil jumud. Orang panggil apa? Jumud. Dia rasa dah cukup dah tu. Padahal masalah ni makin berkembang. Memerlukan ijtihad baru, memerlukan fiqh baru. Fiqh alah baru. Zaman lepas pada Covid ni kita tak tahu macam mana masalah manusia. Itu perlunya usul fiqh. Kita belajar usul fiqh supaya kita sedar ulama-ulama yang tulis fiqh ni berdasar, tak lari daripada usul fiqh. Dan kita belajar usul fiqh sampai masa nanti mungkin perlu ditulis fiqh baru. Fiqh Malizi, ada orang cakap fiqh untuk Malaysia saja, yang bersesuaian dengan kita rakyat Malaysia pun perlu ada fiqh.
Kita banyak fiqh ni baca kitab-kitab Arab, no? Dia cerita cara Arab. Betul. Baik. Cerita Badawi apa semua, mana ada Badawi di tempat kita kan? Maka ilmu fiqh itu ialah mengetahui perkara yang wajib, tahu hukum. Perkara yang sunat hingga akhir 7 hukum itu, yakni mengetahui perbuatan ini wajib, ini sunat, ini harus, dan begitulah hingga 7 hukum tersebut secara terperincinya. Saya ada buat nota kaki di bawah tu. Hukum-hukum syara' al-ahkam asy-syar'iyyah terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama nama hukum al-hukmut taklifi, iaitu hukum berbentuk tuntutan ke atas mukallaf melakukan, tuntutan tu iqtida' kita dah sebut tadi tu. Tuntutan ke atas mukallaf melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Talabul fi'li ataupun talabul tarki. Atau diberi pilihan. Diberi pilihan ni takhir tadi. Harus buat tak buat, tak buat tak buat. Hukum taklifi terbahagi kepada 5, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Kedua, hukum al-wad'i. Hukum al-wad'i ni apa? Perintah syarak dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau penghalang bagi menentukan status ibadat atau sesuatu. Akad ni perjanjian, akad nikah ke, perjanjian urus niaga ke, nak pastikan akad itu sah atau batal, sihah atau butlan. Sekarang kita tengok ta'rif wajib. Kitab ni dia guna ta'rif dalam bentuk pahala, yang kata wajib buat dapat pahala, tinggal dosa, pahala dosa. Tapi dikritik ni ta'rif ni, ulama ada yang mengkritik. Yang wajib itu buat dapat pahala. Pasti ke dapat pahala? Tuan-tuan sembahyang Isyak tadi dapat pahala ke? Tak kan tak dapat pahala. Kita buat benda wajib. Sahrah, tak perlu kita qada Isyak, tak perlu ulang. Kita dah melaksanakan tuntutan wajib. Tapi boleh pahala kan tak boleh pahala? Mana kita nak tahu tu hak Allah. Kalau Allah tak bagi pahala pun, apalah kita nak bantah. Kalau Allah bagi pahala, alhamdulillah. Jadi ada sebagian ulama tak setuju dengan yang kata wajib tu dapat pahala tinggal dosa. Ada ulama tak setuju. Tak setuju dia pun bagi takrif lain. Yang kata wajib itu ma tuliba talaban jaziman. Allah suruh buat dengan tegas. Tuntutan secara tegas itu wajib. Pahala tak pahala tu hak Allah nak bagi, tak bagi dia punyalah hak dia. Macam itu. Kemudian buat dapat pahala tinggal dosa. Pastikah orang yang tak sembahyang Isyak akan disiksa? Allah juga ada sifat maaf. Boleh jadi orang tak sembahyang Isyak malam ni, Isyak tu wajib, meninggalkan wajib disiksa, dihukum. Yakinkah kita? Sedangkan Allah boleh je nak maafkan. Tapi jangan tonton guna ayat saya. Siapa tak semayang pun tak apa, Allah boleh memaafkan. Siapa semayang belum pasti dapat pahala. Jangan guna ayat saya. Ini perbincangan ilmiah. Jadi sebahagian ulama tak setuju takrif wajib buat dapat pahala tinggal dapat siksa. Dapat dosa dan kena siksa neraka Kerana Allah boleh mengampunkan. Dalam hadis sebut, siapa tak semayang, insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah mahu, Allah seksa dia. Kalau Allah nak masuk dia dalam syurga pun, hampa nak kata apa? Hak Allah. Wa insya'a adkhalahul jannah. Jadi ta'rif wajib buat dapat pahala, dalam kurungan belum tentu dapat pahala. Tinggal yang wajib. Contoh tak tutup aurat. Tutup aurat tu wajib, tak tutup aurat. Berdosa dan kena seksa, belum tentu diseksa. Jika Allah maaf, Allah ampun, masuk syurga juga dia. Jadi ulama hak jenis rad ni, dia tak setuju dengan takrif ni. Dia bagi takrif apa? Wajib itu tuntutan tegas, talaban jaziman. Sunat itu Allah suruh buat, tapi talaban ghaira jazimin, tuntutan hak tak berapa tegas. Tegas tak tegas ni pun, level tu kita pun tak dengar intonasi Nabi baca Quran di mana. Kalau baca derah itu tegas kan, baca slow tu tak tegas kan. Ni kita kenal ngaji usul fiqh lah. Dia ada dalail kan, ma'rifatu dalailil fiqhi, dalailil ahkam tu. Dia ada petunjuk-petunjuk dia lah. Nak tahu tuntutan tegas tak tegas ni kena ngaji lah. Kena ngaji lah. Kalau kita hidup zaman tu, kita mungkin berpandukan intonasi suara. Kalau cakap derah, tu tegas. Cakap pelan, tu tak tegas. Bukan macam tu. Tak apalah kita baca ni takrif ni. Saya cuma hurai pasal ada
bantahan daripada ulama yang lain. Takrif yang jami' manik, perkara wajib ini Allah suruh dengan tegas. Perkara sunat Allah suruh buat tapi tak tegas. Perkara haram Allah suruh tinggal dengan larangan tegas. Perkara makruh Allah suruh tinggal tapi tak tegas, buat pun tak apa. Perkara harus suruh dak, tinggal larang pun dak, itu harus. Tak suruh, tak larang, hukumnya ibahah. Kita buat benda tu dipanggil mubah. Ibahah hukum, mubah harus. Okey. Saya baca terjemah tu lah. Muka surat 6. Perkara yang wajib. Sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya. Dalam kurungan, hak Allah nak bagi pahala, tak bagi pahala. Kalau tak ikhlas, buat benda wajib, tapi tak ikhlas, dapat pahala ke? Tak dapat. Sembahyang Isya tadi wajib. Dia nak tunjuk kat orang dengan riak. Dapat pahala kan? Boleh jadi tak dapat. Jadi, disebut oleh Syekh Hasan Hito ni dalam kitab Usul Fiqh, fi Usul Tashri' Islami, bantahan sebahagian ulama atas ta'rif berbentuk pahala dosa ni. Sesuatu yang diberi pahala atas melakukan, tapi senang faham betul lah, benda wajib buat dapat pahala, tinggal kena seksa, betul, benda senang. Diseksa atas meninggalkannya. Takrif mudah-mudah itulah. Dan sudah dikira satu seksaan apabila Allah hanya menyeksa salah seorang dari orang-orang yang melakukan maksiat kerana meninggalkan kewajipan. Dan kemungkinan ahli maksiat selainnya mendapat pengampunan daripada Allah. Dia abang juga. Dia tahu orang nak kritik dia. Maka Syekh Jalaluddin Al-Mahalli kata, orang yang tinggal perkara wajib ni berkemungkinan kena seksa. Alal aqal, paling kurang seorang kena seksa jadi dah. Seorang pun tak apa dah. Maksudnya macam ni, Allah tak bagi tinggal semayang tu wajib. Bercambah, berlombok orang tak semayang. Dalam banyak-banyak tu mungkin Allah maafkan, tapi Allah mesti seksa seorang. Seorang wakil tak semayang, Allah pilih seorang, Allah seksa dalam neraka. Wajib keluarkan zakat. Ramai orang tak keluar zakat. Boleh Allah maaf, boleh Allah ampun, boleh ampun kurnia daripada Allah, boleh. Tapi Allah tak akan ampun semua. Mesti ada seorang mani'uz zakah yang enggan keluar zakat. Ada seorang Allah tangkap, Allah lempak dalam neraka. Hang kena seorang. Pasal Allah janji nak seksa. Nanti dikata tipu pula. Al-wa'id, ancaman Allah untuk seksa. Allah akan seksa paling kurang seorang. Saya duk terjemah kitab Kifayatul Awam tu. Asas akidah kita pun dibincang macam tu. Setiap pelaku maksiat paling kurang seorang mesti kena seksa. Hak duk liwat ni, kalau dia pun bertaubat, Allah boleh terima taubat. Hak tak taubat pun kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Tapi mesti seorang kena juga. Mesti diseksa juga seorang. Tahqiqan lil wa'id. Kerana Allah nak tetapkan ini amaranku, aku tak cakap saja, aku nak buat, aku buat. Seorang peliwat terjun dalam neraka. Seorang tak semayang. Paling kurang lah seorang. Dibincang tu. Kita pun tak tahu, tak sampai akhirat lagi, tapi dibincang siap-siap dah benda ni. Jadi perkara wajib tu buat dapat pahala, tinggal diseksa. Mungkin Allah boleh ampun, betul kita mengaku. Tapi walaupun Allah boleh ampun orang yang tinggal kewajipan, sekurang-kurangnya ada seorang yang tak buat benda wajib, tak semayang ke, tak tutup aurat ke, tak keluar zakat ke, seorang duit banyak tak pergi haji, haji tu wajib. Dalam ramai-ramai Allah ampun, ada seorang tu tak tahu siapa lah. Oleh kerana tak tahu siapa seorang tu, pakat-pakat ketak, pakat-pakat takut, buatlah kewajipan, tunaikanlah kewajipan. Janganlah kita buat maksiat, kita duk kira Ustaz Zamri kata seorang je kena. Kita masuk dalam golongan yang diampunkan Allah. Hak seorang tu orang lain, jangan fikir begitu. Kita fikir Allah akan seksa juga seorang. Seorang tu siapa? Aku bah. Orang lain Allah ampun, aku kena. Jam. Kalau kita fikir macam tu, baru kita takut untuk buat benda maksiat, benda haram, dan kita takut untuk meninggalkan perkara yang wajib. Boleh faham no? Sekejap lagi ambil ayat saya ni tak kena kontek. Abang kata buat pilah maksiat, jadi murji'ah pula. Murji'ah ni buat maksiat tak apa, Allah ampun punya, harap-harap Allah ampun. Tak betul.
Allah ada ancam nak seksa. Seksa dan Allah ada pengampunan. Allah boleh ampun. Sekarang kita bincang takrif wajib. Wajib buat dapat pahala, tinggal kena seksa, kena iqab. Siapa yang Allah iqab tu? Allah boleh iqab semua dan Allah boleh ampun semua. Tapi ulama kata takkan Allah nak ampun semua. Sekurang-kurangnya Allah nak tunjuk juga amaran dia. Dia bukan bagi amaran saja, dia mesti buat punya. Kita kalau duk gempak tak buat, duk gempak tak buat, budak-budak kita kata ustaz sembang nak pukul, nak tibai tak. Kita mesti juga. Allah nak tunjuk ketegasan Allah. Seorang mesti kena. Ini dia sebut sini. Wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin minal usad. Usad tu jamak asi. Dalam ramai-ramai orang yang derhaka, Allah seksa seorang boleh jadi. Ma'al afwi an ghairihi. Dan Allah boleh ampun hak lain-lain. Okey. Dan harus juga dimaksudkan dengan ta'rif wajib itu boleh dikenakan seksaan atas sesiapa yang meninggalkan kewajipan. Boleh. Allah boleh seksa. Nak seksa tak seksa tu cerita lain, boleh je. Seperti ditakrifkan oleh ulama yang lain, maka takrif begini tidak menafikan pengampunan Allah ke atas orang yang meninggalkan kewajipan sehingga mereka terelak dari seksaan. Wal mandubu min haitsu wasfihi bin nadbi ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara sunat, sesuatu yang diberi pahala ke atas orang yang melakukannya. Syarat dia ikhlas dan dia buat ibadat sunat itu bertepatan dengan syariat lah. Ibadat sunat betul lah, tapi dia kena mengaji lah. Macam dia puasa sunat hari Jumaat saja. Puasa sunat hari Jumaat, Khamis tak puasa, Sabtu tak puasa. Betul lah puasa tu dia niat sunat. Dapatkah pahala sunat? Tak dapat. Nak dapat pahala sunat, yang pertama ikhlas, yang kedua muwafiqan lisyariah, bertepatan dengan syariah. Apa itu sunat? Buat dapat pahala. Pahala ni hak Allah. Allah nak bagi tak apa, Allah tak bagi tak apa. Kita buat untuk cari redha Allah. Tapi Allah akan bagi pahala jika ikhlas dan bertepatan dengan syariat. Pergi puasa hari Jumaat tunggal, Khamis tak puasa, Sabtu tak puasa. Dia niat puasa Jumaat. Itu orang jahil. Dia kata aku niat puasa sunat, dapat pahala. Tak dapat, sahih tak dapat. Walaupun dia ikhlas, aku puasa lillahi ta'ala ikhlas, tapi bercanggah dengan syariat. Nabi kata, kena puasa yauman qablahu atau yauman ba'dahu, sehari sebelum atau sehari selepas. Kena kembangkan. Jadi buat hak sunat ni insya-Allah, kita pun tak pasti. Ma yuthabu ala fi'lihi insya-Allah, diberi pahala ke atas orang yang melakukannya insya-Allah, dan tidak diseksa atas meninggalkannya. Tak buat benda sunat tak kena seksa, sebab sunat ni dia bukan wajib. Di bawah saya letak nota kaki, saya perhabis muka surat 6 ni, kita bagi perhabis malam ni insya-Allah. Ulama membuat pembahagian wajib kepada beberapa bahagian yang akan kita nyatakan dalam rajah di akhir perbincangan hukum akhir kitab lah. Wajib hak kita mengaji ni, takrif wajib ni pun ada banyak jenis. Ada wajib muwassa', ada wajib mudayyak, ada wajib fardu aini, ada wajib fardu kifayah, wajib kifai. Ada wajib yang boleh tangguh, macam buat haji. Kita duit cukup dah, tak mau pergi lagi pun tak apa, boleh tangguh. Ada wajib tak boleh tangguh. Insya kita nak tangguh malam esok lah, insya malam ni tak boleh. Ada wajib ala tarakhi, ada wajib ala al-fawq. Wajib pun macam-macam jenis. Ulama kembang-kembangkan lagi usul fiqh tu. Wajib. Kemudian apa beza wajib dengan fardu? Jumhur kata wajib fardu serupa, kecuali dalam bab haji. Wajib tu boleh bayar ngendam. Kalau fardu rukun ni tak boleh bayar ngendam, kena buat la budda, tak dapat tidak. Dalam mazhab Hanafi ada beza, wajib lain, fardu lain. Sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang wajib witir lah, macam-macam lah. Jadi daripada kitab Waraqat yang kecil ni,
Ulama kembangkan lagi ilmu usul fiqh ni. Pembahagian taksimat, pembahagian wajib tu wajib kepada seorang ke wajib kepada setiap orang. Macam kita bagi salam, Assalamualaikum, wajib salah seorang menjawab salam, bukan semua kena jawab. Cikgu bagi salam kat anak murid, salah seorang jawab tak apa dah, wajib fardu kifayah tu. Ada fardu ain, semua kena. Gitu. Baik, berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ni tajuk ampun tadi tu, mengampuni dosa mensyirikkannya dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang dia kehendaki. Maknanya orang tak semayang, tak tutup aurat pun, kalau Allah nak ampun, liman yasha, siapa-siapa Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Kita tak boleh kata meninggalkan wajib tu kena seksa, tak mesti. Adalah juga simpan rahmat dan pengampunan Tuhan. Harus bagi Allah mengampunkan semua ahli maksiat yang beriman dan menyeksa seorang saja bagi membenarkan firman-Nya di dalam surah Qaf ayat 29. Ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil abid. Maksudnya tidak akan ditukar lagi keputusanku itu. Aku kata nak seksa, aku seksa sungguh. Tapi aku tak abang berapa orang aku nak seksa. Alal aqal sekurang-kurangnya seorang peliwat, seorang penzina, seorang pemakan rasuah, seorang pemberi rasuah, seorang tak semayang, seorang dedah aurat, seorang apa lagi lah. Maksiat ni kan banyak-banyak, Allah boleh pilih seorang-seorang. Kalau Allah nak ambil 2 orang, 3 orang pun ikut Allah hak dia. Kemudian yang kata sunat ini dalam kitab kita sebut mandub. 3 perkataan yang sama maksud dengan mandub. Maknanya sunat, mandub sunat, lagi apa lagi? Mustahab sunat, at-tatawwu' pun sunat, dan as-sunnah pun sunat. Namun bagi Al-Qadhi Husain rahimahullah, 3 perkataan ini mempunyai perbezaan di sudut maknanya. As-sunnah, suatu perbuatan sunat yang selalu muwazabah, kalau kita mengaji bahasa Arab, mawazaba alaihi Rasulullah. Yang kata sunnah ni, perkara tu sunat tapi selalu Nabi buat. Macam semayang sunat subuh tu dipanggil sunnah. Semayang sunat subuh, sunnah, Nabi selalu buat, tak pernah tinggal. Kalau tertinggal Nabi qada. Mustahab ni pun sunat juga, buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Mustahab ni macam mana? Perbuatan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekala sahaja, tidak selalu. Contohnya sunat asar 4 rakaat sebelum asar, ada hari Nabi buat, ada hari Nabi tak buat. Sunat apa ni? Sunat asar, sunat qabli asar 4 rakaat tu kan. Itu istilah dia mustahab. Satu lagi istilah tatawwu'. Tatawwu' perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nabi bagi ta'limat, Nabi lepas kat kita. Kita pun tak tahu Nabi buat macam mana, Nabi lepas kat kita. Contoh yang Nabi baca ayat Quran, uzkurullaha dzikran katsira. Nabi baca ayat tu kat sahabat, makna Nabi baca kat kita. Zikirlah, sebut nama Allah banyak-banyak. Nabi tak habaq pun berapa, kita zikirlah subhanallah, subhanallah 1000 kali, 2000 kali kan, tatawwu', ikut rajin masing-masing. Siapa rajin 100, 100 subhanallah, subhanallah. Siapa rajin 200, 200. Dia panggil zikir mutlak. Zikir yang terpulang atas tatawwu' kerajinan masing-masing. Benda tu ada nasnya. Zikir apa? Zikir apa? La ilaha illallah boleh, subhanallah boleh, astaghfirullah. Berapa kali Ustaz? Suka hati ya. Kalau rajin banyak, rajin sikit, lagi banyak, lagi bagus. Zikran katsira, zikir banyak-banyak. Macam tu. Itu dipanggil tatawwu'. Tapi subhanallah 33 kali itu, yang tu sunnah. Nabi tak tinggal. Lepas sembahyang, Nabi subhanallah 33. Kita ikut sunnah, bilangan kita pun bagi sama 33. Jangan lebih, jangan kurang. Hak ni Nabi cakap je. Buatlah, siapa rajin buat. Macam tu. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, umat Nabi, dan kerajinan dirinya secara sukarela. Seperti berzikir sebanyak-banyaknya. Itu dipanggil tatawwu'. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita
Kita dah baca wajib dengan sunat. Ada baki lagi 3. Haram, makruh, harus. Haram tu pun dia ada sebagian ulama pecahkan haram, makruh, tahrim dengan haram. Ada makruh tanzih, makruh tahrim, haram. Dia jadi banyak lagi lah. Wajib, fardu, haram, makruh, tahrim. Itu mazhab Hanafi lah. Yang pecah-pecah banyak-banyak ni mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i 5 je. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ahkam taklifiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.